Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita berada di malam 24 Ramadan. Telah pun berlalu 23 Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, insya-Allah meneruskan pengisian kita pada setiap malam insya-Allah. Terutamanya pada malam-malam di bulan Ramadan ini dengan niat untuk kita qiyamul lail, membangunkan malam-malam di malam bulan Ramadan. Alhamdulillah. InsyaAllah dengan kita melazimi dengan munajat umat, insyaAllah melazimi dengan bikirati suratul Fatihah, 7 kiraat, 14 riwayat, dan suratul Baqarah, akhir pada suratul Baqarah 285, 286, dan insyaAllah dengan suratul Kahfi 1 hingga 10 insyaAllah. Dan kita niatkan juga untuk muzakarah ilmu insyaAllah, mudah-mudahan dia menjadi pahala menuntut ilmu insyaAllah. Baik, sebelum kita meneruskan, nak tengok di FB line okey, mudah-mudahan okey, dan di TT baru dia nak okey. Saya tak pasti kenapa semalam pun sama, ini hari dia macam dia ada clash sikit network. Padahal di pakai line network yang sama, di FB okey, di TT tak okey. Nampak loading, dia tak loading di TT, dia ada masalah, saya tak tahu kenapa. Allah Allah. Baik, mudah Allah permudahkan insyaAllah. Bantu yang mana yang dah boleh masuk di TT, bantu sebarkan. Di FB okey. Okey. Tahu di TT pula. Salah. Rasa dah okey kot. Dia clash lah. Baik. Alhamdulillah, jemaahnya muliakan Allah SWT. InsyaAllah kita teruskan pengisian kita. Telah pun masuk tahun yang keempat. Setiap malam kita buat pengisian munajat umat ini, dan saya kira dah ada yang dapat manfaatnya. Telah pun ada penerangan dan perincian. Penerangan dan perincian untuk memahami dan menghayati betapa pentingnya untuk kita memanjatkan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Memanjatkan munajat betul lagi di malam-malam akhir di bulan
Ramadan insya-Allah. Alhamdulillah. Dan kita bermula lambat lah. Pukul 12 kita baru start. Titi masih lag lagi. Mana yang dah okey dia masuk, yang tak okey dia tak dapat detect. Tak apalah, mana yang okey lah. Mana yang dapat lah. Tak tahu nak godek dia macam mana lagi dah. Baik. Tak apa, beralihlah ke FB. Kita ada 2 platform. Dia tulis lost connection. Dia tukar dah switching line dah. Tetapi masih drag. Begitulah. Apabila kita nak berhubungan dengan Allah, membina hubungan dengan Allah, hablum minallah, itu ada clash. Maka tak sampailah tujuannya. Walaupun alatnya ada, walaupun zahirnya nampak, tapi masih ada terkendala kan. Macam mana? Aku tak tahu nak buat macam mana. Biarlah. Try dah. Apa? Beralihlah ke FB. Beralihlah ke FB. Yang mana di TT tak boleh, maka beralihlah ke FB. Tapi ada yang okey tu, yang tekan naik pula notification tu. Mungkin dia tak balance. Dia tak balance. Tak apa jemaah sekalian, alhamdulillah. Baik, mana yang ada, kita beralihlah ke FB dan untuk kita teruskan munajat umat kita yang telah Allah izinkan untuk kita beramal pada setiap malam. InsyaAllah. Dulu bermasalah di FB, lalu buat kat Titi. Lalu Titi ada ketika sama masa dia pun ada mengagam juga, kita balik ke FB. Apapun keadaan, kebaikan mesti diturunkan. Kebaikan, tanggungjawab tu mesti diteruskan. Hanya menggunakan platform yang ada, yang Allah adakan. Ada ketika orang menghalang kita. Zahir syariat manusia ini kadang-kadang kan menyebabkan kita terhalang untuk melakukan kebaikan. Tapi jangan berhenti mas sekalian, sebab kebaikan ni adalah satu suruhan Allah SWT. Macam mana pun cara, maka kita kena usahakan juga. Kita kena teruskan menyebarkan, melakukan, menjalankan kebaikan. Kerana ianya ada suruhan Allah SWT. Orang datang silih berganti, itu adat. Kadang-kadang ada perkara yang kita nak buat, tiba-tiba terhalang, itu adat. Adat lah. Namun, apabila kita yakin dan ada iltizam yang kuat untuk meneruskan kebaikan, dan Allah Ta'ala memilih hamba-hambanya yang nak buat kebaikan. Yahdillahu nurihi may yasha, Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Maka dalam keadaan itu seakan menghalang kita untuk melakukan kebaikan, namun janganlah kita terhalang kerananya. Carilah jalan. Cari jalan untuk teruskan. Biarpun ada halangan demi halangan, jemaah sekalian. Dan kebaikan begitulah sifat dia akan bertembung dengan berbagai kesukaran dan cabaran. Sebab kebaikan itu mahal. Kebaikan bukan semudah dengan percakapan saja, ianya mesti diterjemahkan dengan keimanan, insyaAllah. Jadi kita teruskan macam mana pun keadaan. Waktu ada ketika itu, satu ketika di page saya yang sebelum ni, yang asalnya kena blok, ada orang report kena blok. Banyaklah halangan kan. Bila datanya keadaan yang terhalang, namun Allah zahirkan balik untuk aktif di personal dan ada ruang untuk di TT. Kemudian ada ketiga, dan kita takkan bergantung pun dengan alat ini. Alat ini akan berubah-ubah. Cuma kita doa pada Allah Ta'ala agar Allah permudahkan dengan alat ini untuk sampaikan maksud, bertujuan untuk kita beramal, insyaAllah. Ibadah mesti diteruskan, perjuangan mesti diteruskan. Walau bagaimanapun keadaan. Sebab kita beramal bukan ikut keadaan. Dulu satu ketika masa COVID dulu, kalau kuliah ni hajat langsung tak ada. Maka ketika itu seakan beranggapan macam tak ada kuliah dah. Rupanya Allah takdirkan online pula.
online pula. Maka zahir ni takdirnya adalah jemaah gaib ni, gaib lah atas talian. Ada pun dah yang dah bertalaki tu alhamdulillah lah kan. Yang mana tak nak jumpa lagi tu atas talian je lah. Allah takdirkan juga ceramah juga. Buatlah macam mana tetap. Sebab kita ada perjanjian. Perjanjian. Yang ni di saat Allah berikan nikmat, Allah berikan kesihatan, Allah berikan kita berbagai perkara, maka kita nak zahirkan dengan ketaatan. Jadi alhamdulillah lepas aja habis COVID, aku bermula balik kuliah. Bila mula kuliah, kita pun jalankanlah kuliah macam biasa. Dan akhirnya online ni tetap diteruskan. Tetap diteruskan walaupun balik kuliah macam ini hari, kemarin Ramadan ni ada je kuliah. Di tazkirah Ramadan ada je. Jadi kita teruskan juga. Sebab apa? Dah jadi tanggungjawab. Dah jadi tanggungjawab. Bila dah jadi tanggungjawab ni, kita tak boleh berhenti lah. Kerana ianya ada satu tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan berjumpanya kita di atas talian ni atas sebab ketika musibah COVID, PKP, kita berkumpul atas dasar kita nak bermuhasabah, kita nak menghayati kehidupan ini dengan kefahaman tentang Allah. Maka alhamdulillah Allah kekalkan sehingga hari ini. Ingat, cabaran tetap ada untuk menguji ketulinan. Ketulinan, keaslian itu pasti akan diuji untuk tengok adakah perjalanan ini perjalanan yang benar-benar terbina atas dasar kesedaran. Maka nak tahu dia terbina atas kesedaran atau tidak, maka dia tetap melakukan kebaikan dan tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan ketaatan yang Allah telah zahirkan. Bukan kita sendiri yang buat live ni. Kita bukan dengan tiba-tiba adanya live ni, tak ada. Jadi bila Allah ada zahirkan, maka kita kena jagalah. Jaga bukan sebab kita baik, tapi sebab kerana Allah suruh buat baik. Dan kita pernah pun dapat kebaikan daripada perbahasan ini. Kita pun pernah dapat kebaikan daripada pengajian ini. Kita baca doa. Kita banyak kebaikan. Tinggal lagi bila kebaikan itu tidak akhirnya terkendala disebabkan oleh macam-macam perkara lah. Keadaan, macam contoh keadaan terganggu, perasaan terganggu, macam-macamnya terganggu, gangguan pun datang, nak mengganggu, macam-macam lah berlaku. Maka di situlah Allah nak uji adakah kita ni benar-benar berjalan atas kefahaman yang benar atau ikut-ikutan. Di situlah jemaah sekalian ujian dalam kita nak melakukan kebaikan. Pasti akan ada cabaran, halangan. Tapi bukan menyebabkan kita tercabar dan terhalang. Tetap ada dan kita kena usahakan untuk mengharungi dengan Allah. Memohon kepada Allah SWT agar Allah bantu untuk berikan kekuatan. Terus kita berjalan di atas jalan yang benar. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benar, bukan sebab kita baik, tapi Allah nak kita baik. Dan Allah yang suruh kita buat baik. Orang ni dia biasalah, kalau kita buat baik, maka dia cari keburukan kita. Maka dia pun menghalang kita untuk melakukan keburukan. Berhenti, jangan buat. Macam-macam lah kan. Tapi kita teruskan, tetap teruskan. Kebaikan ni suruhan Allah, bukan kerana manusia. Kalau Allah suruh buat baik, kita buat baik. Manusia ni, biasalah, dalam adat kemanusiaan ini, memang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 28 tu, memang sebahagiannya akan jadi musuh pada sebahagian yang lain. Maka, bila kita melakukan kebaikan dari pihak musuh, dia akan nampak keburukan kita. Maka keburukan kita itulah, yang akan diganggunya. Agaknya Ekes boleh buka page Ustaz tu sebab FB ada masa hari itu. Itulah, wallahu alam lah.
Tapi nak ceritanya, lihatlah page itu nak padam. Sebab itulah. Lihatlah page itu sepatutnya dasar yang pertama. Page itu direport oleh orang yang tak bertanggungjawab, yang tak berhati. Dia cakap tu terang je lah. Yalah biasalah. Dia tak dapat apa yang dia nak, dia tak berhati lah. Itu macam-macam benda lah dia akan buat. Kalau dia dapat apa yang dia nak, dia okey je. Dia ada pertembungan kan, dia ada clash kat situ, berhati lah. Maka dia report lah. Dia syarat report ni kena ramai. Tak tahu berapa ramai yang report, terus kena block. Dia punya block tu permanently delete. Saya dapat notification, akaun saya tu permanent untuk di delete. Maka saya tak boleh buat apa. Tapi kuasa Allah kan, kuasa Allah. Bukan Mark Zuckerberg punya. Kalau ikutkan arahan nak delete, maksudnya dah tak ada lah. Tengok-tengok ada lagi dan boleh lagi rujukan. Ada jemaah yang alhamdulillah cepat-cepat alihkan bahan-bahan daripada perbahasan itu ke dalam YouTube. Cantiklah susunan itu. Banyaklah rupanya bila kat situ kita tengok balik banyak, tinggal lagi kita ni ingat tak ingat dah. Memang kebanyakan dia masuk tinggal kiri, keluar tinggal kanan je mengaji. Tak ingat pun. Nak pula ingat kata orang je, bukannya ingat apa yang diajar, ingat kata orang. Dengar-dengar kata orang. Yang diajar tak ingat. Padahal beratus-ratus video, beratus-ratus kelas yang telah Allah zahirkan. Adalah jemaah yang tolong susunkan balik. Tak kena delete pun sampai sekarang. Tutup, diam tak diam, tiba-tiba ada pula skema lah. Hackers yang boleh track sistem FB. Dahsyat. Lemah lah sistem dia. Bermaksud ada peluang lah untuk diambil balik. So kita doakanlah. Sebab ada satu kumpulan ni tengah bantu. Tak apalah, kita tengok macam mana. Dan saya tak rasa kehilangan pun. Sebab kita bukan cari pengaruh. Orang kalau cari pengaruh, dia akan rasa kehilangan lah. Dia rasa tercabar, hilang, followers hilang, followers. Saya tak ada followers. Sebab kita tak ada followers. Sebab tu yang datang pergi silih berganti tak heran. Tak apa, datang-datang, tak datang sudah. Sebab kita ni bukan cari followers. Nak cari keburukan, sudah pasti buruk tu banyak je. Tak payah tunggu manusia nampak buruk, Allah nampak dah buruk itu. Buruk saya ni Allah nampak dah. Jadi tak takut dengan orang nampak buruk pun. Sebab bukan manusia yang bagi jejas pada kita. Manusia tak bagi jejas pun. Manusia tak bagi jejas pada, kalau dia tahu buruk kita pun, dia tak buat apa-apa. Dia memburukkan adalah, dia sebar-sebar keburukan. Itu pun tak menjejaskan kita pun. Dia hanya terjejas bagi orang yang bersepakat, bersekongkol dengan keburukan itu je. Ada pakar-pakar lah, ya ke? Maka yang termakan sekongkol tu makan lah, termakan lah. Tengok ni, dia tunjuk pula kan. Jadi samalah metod kita ni, dalam hidup macam tu je mas sekalian. Cuma bila kita nampak kekuasaan Allah Ta'ala, Allah lebih maha mengetahui buruk itu. Memang kita kena takut Allah tahu. Sebab kesannya itu lebih besar daripada manusia tahu. Jadi kita teruskan. Maka page itu tidak di-delete pun. Tak boleh delete. Sampai sekarang. Sampai yang tinya bantu tu, ini pelik. Sebab itu di dalam tu ada ilmu kan. Ada ilmu. Dan ilmu yang kita bawa bukan ilmu rekaan. Walaupun ada yang tak faham bahasa, kata reka-reka, yelah dia tak faham, maka dia tuduhlah macam-macam. Yang faham okey ya. Yang tak faham ni yang dia buat-buat faham. Dia buat-buat faham, lepas tu cuba nak memahamkan orang yang tak faham. Dia pun tak faham. Macam-macam manusia punya bangai. Biarlah. Dia nak cerita sikit lah FB tu. Nak ceritakan keadaan ni. Malam ni pula dah 2 hari titi pula. Tak boleh nak live malam. Ingatkan dekat tempat tu je ini macam okey, tapi nak live pun tak boleh. Tak apalah, hanya penting Allah tengok itu. Okey, baik jemaah sekalian. Panjang pula cerita ya. Panjang pula mukadimah. Jom jemaah sekalian kita teruskan dengan biqirati suratul Fatihah. 7 qiraat, 14 riwayat fi kulli hajat insyaallah. Sebab tu 7 qiraat jadi 14 qiraat. Tahu tak apa? Waruha. Reportnya 14 qiraat. Lepas tu yang report tak ada masalah lah tu. Lepas macam itu je. Kita dah kena panggil. Dah kena ngadap dah. Kena interview semua. Dia boleh kata 14 qiraat. Lepas tu dia boleh kata kita ni tukar ayat.
pengganti kepada al-mulk. Al-hadid adalah pengganti kepada al-mulk. Bila masa ya manusia ni datang dia tak puas hati macam itulah. Cuba kalau dia puas hati macam-macam lah, yang buruk pun baik. Kalau tak puas hati yang baik buruk, itulah hati-hatilah kita kalau dah terpalit dengan keadaan. Wallahu alam. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله بكل حاجة يا رب khususan bersemua jemaah yang ada pada malam ini ya Allah kabulkan memudahkan segala hajat kami dunia akhirat kabulkan segala hajat kami ya Allah dunia akhirat ya Allah ya Allah نسألك أن يا الله بكل حاجة يا رب khususan pada umat Islam di seluruh dunia ya Allah khususan di Palestin di Gaza di Yaman di kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah bebaskan Masjidil Aqsa percakapan Zionis dan Allah kekuatan pada umat Islam di seluruh dunia khususan di Malaysia ya. Darilah negara-negara umat Islam pada balak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjang turunkanlah hujan ya Allah di negeri-negeri negara yang masih belum ada turun hujan ya Allah ya Arhamar Rahimin nas'aluka an ya Allah bi kulli hajah صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من
علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah kepada Allah SWT. Selesai sudah dikiraatil suratul Fatihah 7 kiraat 14 riwayat di kulli hajat. Alhamdulillah. Tadi ada saya terbaca komen tanya anak, betul ke yang ustaz baca ni? Baik anak jawab betul, betul lah. Ya apa? Cakap kat mak, jangan pala tahu, biar mak anak cakap itu kan. Maksudnya jangan tak tahu, jangan buat tahu. Dah bagi tahu dah kan, mana yang baru-baru ni yang dibaca kan ni ada sanadnya. Main terkejun baca. Dan tujuan juga satu lagi untuk hajat. Kita ni makan berhajat, macam-macam masalah, macam-macam permintaan ada. Kaedah yang dibacakan tadi itu adalah sanad daripada Sahabul Fadil Datuk Syekh Salihuddin Umar Qari. Saya belajar 14 riwayat 7 qiraat dengan beliau jama'i, kaedah jama'i. Dan beliau ijazahkan doa tu. Kalau ikutkan doa tu baca seorang-seorang je. Kalau yang berhajat sungguh berjumpa. Dari manakan dunia ni nak kiamat. Menangkan macam-macam hajat dan permasalahan dan utamanya kita perlukan pendinding. Kita perlukan protection. Jadi dengan bacaan Al-Quran ni, barakah suratul Fatihah dengan bacaan 7 imam yang muktabar. Mudah-mudahan turunlah pertolongan Allah. Kita ni tengah susah. Tak naklah kecundang disebabkan susah. Kita tengah susah, biarlah Allah yang menurunkan bantuan. Walaupun tengah susah, tapi tidak merasa resah. Bila Allah takdirkan nanti bertukar jadi senang, kita insya Allah tenang. Kita tak nak senang, tapi masih resah. Masih dalam ketakutan. Masih dalam keadaan dunia yang seakan-akan menghimpit. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah. Dia 7 qiraat jama'i, kaedah yang baca secara jama'i. Himpunan 7 imam. Kalau baca qiraat tu 14 riwayat 7 qiraat, dia bukan boleh habis itu jam juga. Saya talaki personal kan setiap hari Khamis, setiap hari Rabu talaki dengan Datuk Salahuddin. Kadang-kadang satu ayat tu setengah jam aja mas sekalian. Sebab kita baca 7 imam, ulang-ulang baca. Macam tadi ya, contoh Fatihah 9 kali baca. Ulang lagi. Kalau dibaca secara mufrad, tunggal, cepatlah. Tapi dahlah kita nak kena baca. Ini Datuk kata ni ilmu kemahiran, kepakaran, pakar. Yang pakar je boleh bacanya. Sebab dia bukannya boleh baca on the spot macam tu. Tapi dia kena ada susunan. Pertama susunan imamnya. Kemudian dengan kaedahnya nak tengok mana yang dahulu, mana kemudian. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi alhamdulillah lah, tak apalah. Bermaksud yang baru tak apalah, ambil lah pengetahuan kan. Tanya terus pada tuan badan, jangan tanya ke orang lain. Jangan tanya on behalf. Ni betul ke ustaz tu? Jangan, tanyalah dia. Direct tanyalah dia. Senang je tu. Jangan just alhamdulillah dapat yang boleh jawab betul. Kalau kena jawab tak betul, itulah. Aku dengar-dengar macam tak betul juga. Aku dengar-dengar. Ya ke? Yang kau dengar pada siapa? Aku dengar pada orang tu lah yang tengok. Yang tengok pula. Yang tengok pun satu hal, yang dengar satu hal. Dua kali 5. Jadi bertanyalah terus kepada mempunyai badan. Kan senang. Tu direct tanya. Tak nak tanya, kan senang jawab. Ya. Bacaan ni macam mana? Tanya. Kita jawab lah. Mana yang kita boleh jawab, kita jawab. Yang tak boleh jawab, kita KIV dulu. Jadi insya-Allah baca dengan yakin. Syekh Muhammad Haris, insya-Allah. Tabarakallah. Hari jadi dapat jadi penawar. Sebenarnya jemaah sekalian, besar fadilatnya, besar. Wallahi masih. Banyak antaranya pertama kita jadikan sebagai pendinding. Sebab Quran ni syifa. Dia syifa ni. Dia jadi pendinding lah, perawat gitu. Dengan umul kitab lah, kita beramal dengan umul kitab. InsyaAllah Allah bantu. Yang tak ikut pengajian, masalahnya yang tak ikut pengajian dia mengaji. Maknanya dia mengaji tu tak kemas lah. Orang yang mengaji ni dia tidaklah dia pengadu domba kan. Orang yang ngaji ni dia mengajilah. Kalau tak nak ngaji dengan saya pun tak minta lah suruh ngaji dengan saya pun ada. Jomlah ngaji dengan saya. Saya ni tak ngaji sudah lah. Dia bukannya nak suruh, mengajilah. Tinggal lagi apa yang boleh diambil, ambil. Ada banyak manfaat, silakan. Dalam pengajian Tauhid, sifat 20 sekarang, sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Lagilah, itu orang sekarang mencari Tauhid, ilmu Tauhid. Sekarang Allah jumpakan dengan pengajian sifat 20. Perhati baik-baik pengajian tu. Perhalusi dia. Dia bukan pengajian sebarangan. Dia kajian daripada Tuan Guru Dr. Syukri Nikwan. Hafizahullah Ta'ala. Dan yang menariknya, susu galuhnya, apabila saya sendiri mencari. Yang kita nak mencari ilmu tu, nak mendalami tentang akidah tu, utama Tauhid, sifat 20. Memang saya azam nak mendalami. Akhirnya Allah pertemukan guru yang mengizinkan carahan beliau untuk diajar. Satu perkara besar maksudnya. Dan beliau kata apa? Kalau khatam nanti anda tahulah. Memang betul. Dalam itu perbahasan umul barohid. Induk pada perbahasan tauhid, akidah. Besar maksudnya. Dan digabungkan dengan sejarah. Sebab itu bagi yang benar-benar mengikuti, walaupun dia memang peringkat awal sebab dia ada sejarah. Jadi ada yang sukar untuk kita hadamkan. Umi Seli Radik. Baguslah tu anak menantu kat Yaman. Masuk saya, tanya saya tu. Mungkin baru kan. Ni. Banyak kali saya tunjuk ni. Sekarang ada orang yang tak faham. Tu tunjuk tu nak promote lah tu. Masa nak promote, jenis orang nak faham, dia kena tunjuk lah. Ini cara, kalau kata sanak ni, dia dapat nama tu, dia dah ambil sampai ke Rasulullah SAW. Nampak? Dia pernah ambil pada mana, Tok Guru siapa, ambil daripada Datuk Syekh Salahuddin Omar Qari, Tuan Guru Syekh. Terus sisilah sampai kepada ijazah.
terima daripada Jibril alaihissalam, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Maka supaya dapat mengamalkan ilmu pengetahuan dan memberi khidmat kepada perkembangan agama Islam di negaranya. Amin. Nampak? Jadi ini satu, orang kata apa, perjanjian. Pertama perjanjian ilmu. Kita tengok tengok mana tak yang tak tengok sanad. Tengok ni. Ni 2021 daripada Jibril alaihissalam, daripada Allah SWT. Nampak? Pemegang ijazah sanad kepada Allah jua dipohonkan petunjuk dan taufik bagi pemegang ijazah sanad bacaan Al-Quranul Karim ini supaya dapat mengamalkan ilmu pengetahuannya dan memberi khidmat kepada perkembangan agama Islam. Ini bukannya main-main. Dan terpaksa lah juga kan. Tunjuk pun. Kadang-kadang terpaksa. Jadi bila dah dapat ni itu hari, jadi tak boleh berhenti lah. Tak boleh lah kata apalah, berhentilah. Tak boleh. Kena Tuan Guru kata siap entah dah boleh mengajar. Ya Allah, susah nak mengajar. Al-Quran je kena sanad. Sanad sebab bacaan kan, kita ambil bacaan. Kadang-kadang nak cari yang bersanad. Dah jumpa yang bersanad, cari pasal pula. Cakap tak betul lah, rangai apalah, lepas tu tinggalkan. Kadang saya terpaksa cakap tu terang. Pelik. Sibuk mencari guru yang bersanad. Kalau Allah bagi yang bersanad, berat pula. Berat apa? Perangai lah, itulah ini, dengar itu, dengar ini. Macam-macam. Allah suruh jaga-jagalah. Bukan suruh tengok perangai orang tu. Memanglah kita ni bukan malaikat. Kalau cari salah ni memang jumpalah. Memang jumpalah. Tapi kalau benda tu Allah dah takdirkan ada, ikut. Yalah kita ni kan. Apa pun ini anugerah Allah lah. Allah pilih, Allah bagi-bagi lah. Orang sanad bukan senang, susah. Terutama Al-Quran. Ini pun kalau ikut sanad ni sebab apa tau? Bukan atas diri kita. Daripada ayahanda ibunda. Yang ber-40 ayahanda lah mengajar Quran. 38 tahun mengajar. Daripada awal, tak payah. Saya ni menumpang je. Takdirnya. Nak jumpa ni pula bukan kena melalui dulu almarhum Datuk Syekh Abdul Sandin Alafi. Kan, perkenalkan dengan kawan dia, Datuk Syekh Salahuddin Umar Aqari. Nampak? Perkenalkan barulah ikut 2 tahun. Dah 2 tahun lebih ikut barulah disuruh ni baca 14 riwayat. 7 qiraat. Jadi itu pun bukan kita minta. Allah takdir kan. Tuan Guru sini buka mulut. Kita ambil lah 14 riwayat 7 qiraat. Takkan ni ketika ini sehingga ini memang yang jama'i entah je lah katanya. Yang masih bertahan. Sebab pengajian dia susah. Memang susah. Sebab bukan senang nak apa. Susah. Kita yang dah biasa baca pun dah tukar-tukar. Dan itulah dia jemaah sekalian. Wallahualam. Di malam-malam 24 Ramadan. Alhamdulillah. Kita mengingatkan diri sendiri lah. Mudah-mudahan perjalanan kita menuju Allah ni perjalanan yang benar-benar jelas. Tapis dalam bertapis. Ya benar. Benar. Tengok ni Cik Na pun belajar juga dengan berdoain dengan beberapa guru kan. Ada isunya tempoh hari yang pasal persoalan tentang apa? Dia cop kita Mu'tazilah kan. Tuan Guru pun tak ada jawab. Tuan Guru pun berhati-hati. Sebab orang berilmu ni dia takkan senang-senang nak kata, ini salah ni dia ni. Mu'tazilah ni dia tak ada. Sebab siap orang tanya dekat Dewan Besar waktu tu kan. Function besar. Orang konon nak
nak dapat jawapan yang mengatakan, tak ni salah ni. Tengok latar belakang dia, patutlah mengaji tak betul. Tapi apa dia jawab? Wallahualam. Kita tanya balik tuan badan. Betul. Jangan main sekap jarang, kalau tak tahu bertanya. Kita ada rujukan. Jangan main suka-suka cakap. Takat ni kita takkan tarik balik lah apa yang kita cakap. Sebab kata-kata yang kita lontar, kita susun itu bukan kata-kata mengikut keadaan, kata-kata ikut perasaan. Kata-kata yang zahir daripada perbahasan hakikat kehidupan. Ada uslub dia, ada soft dia. Ada soft, sidik amanah fatanah tabligh. Kuasai hayatinya. Jumpalah gentaknya. Kata-kata pun kata-kata yang tidak diolah kerana emosi tertentu, kerana keadaan tertentu, tidak. Jadi ianya adalah satu perbahasan yang jelas. Allahumma salli ala sayyidina. Allahualam. Baik jemaah sekalian, terus saja. Alhamdulillah. Perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, mudah-mudahan Allah sekiranya kita bertemu dengan Al-Qadar. Bertemu dengan Al-Qadar. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. InsyaAllah jemaah sekalian, kita bertemu lagi pada siri yang berikutnya insyaAllah. Alhamdulillah. Itulah kehidupan saya diuji tak kira siapa. Bukan tak kira siapa. Ujian tu, kehidupan tu ujian dah. Dia punya hidup ujian lah. Ujian tu susah senang ujian. Kita dah faham dalam perbahasan hakikat kehidupan kan. Jadi tak ada apa-apa persoalan yang perlu dibangkitkan. Tinggal lagi kita nak menghayati yang mana kita faham tentang Allah. Wallahualam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu